Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan izinnya pada pagi ini kita berkumpul dan berhimpun diperpeluang dipilih oleh Allah sebagai tetamunya. Bersyukur atas peluang yang Allah berikan kepada kita sebagai golongan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di saat-saat ramai dalam kalangan manusia yang lalai. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Syu'abul Iman dia meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakirullahi fil ghafili kal muqatili fil farin." Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan manusia-manusia yang lalai, ganjarannya sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah, berperang fi sabilillah dalam kalangan orang yang lari daripada peperangan. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, dalam kita hidup bermasyarakat ini, masyarakat sedang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, namun ada sebahagiannya berkomitmen menggunakan masa dan peluang serta kesihatan yang ada untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingati Allah. Bila sebut ingat Allah ni, bukan ingat Allah melalui minda kita saja. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, zikrullah, sebut zikrullah ini dia meliputi kita mengingati Allah sama ada di dalam hati kita ataupun di dalam minda kita secara tafakur. Begitu juga melalui lidah kita berzikir, membaca Al-Quran, dan begitu juga zikrullah juga diitlakkan, diletakkan pada anggota badan, iaitu ibadah yang melibatkan anggota badan. Itu nama zikrullah. Jadi sesiapa saja yang melakukan zikrullah, maka itu dinamakan orang berzikir. Bila kita sebut zikrullah ini melibatkan anggota badan, tenaga, waktu yang kita gunakan, datang berjemaah waktu-waktu subuh, itu juga dinamakan zikrullah. Malah ia dinamakan sebagai satu zikrullah yang sangat tinggi nilainya. Jadi kaitannya Nabi SAW sebut dzakirullahi fil ghafilina, orang yang mengingati Allah. Sama juga orang yang datang berjemaah subuh, waktu-waktu pagi, waktu sejuk macam ni, di saat ataupun dalam kalangan manusia yang sedang lalai. Masih ramai yang tidur lagi, yang tak bangun subuh. Ada yang bangun lagi 5 minit nak subuh pun ada juga.
Tapi okeylah, masih semayang. Yang tak semayang pun ramai juga. Satu benda yang kita tak nafikan itu hakikat. Bukan kita nak sangka buruk ya. Yang mana Nabi SAW, orang yang seperti ini, kal muqatili fil farin, iaitu ganjaran seperti orang yang berperang fi sabilillah, dalam kalangan orang yang lari daripada peperangan. Ini satu dosa besar yang sangat besar. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, minal kabair, termasuk daripada salah satu dosa besar. Pergi perang, dia lari perang, itu dosa besar. Tapi orang ramai berumpama yang mereka zikir mengingati Allah, sembahyang berjemaah, orang lain lalai. Seumpama dalam peperangan, orang lain semua lari, kita duk stay lagi, masih berjihad kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ganjaran yang cukup besar, ganjaran yang kita kata, sebab itu yang orang datang solat subuh berjemaah ni, dia punya pahala je lain macam. Nabi kata, man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Nabi kata, sesiapa yang solat isyak berjemaah di masjid lah, seumpama dia menghidupkan separuh malam. Man sallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Sesiapa yang salat subuh berjemaah, maka seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Sepanjang malam tu start maghrib sampai subuh, hampir 11 jam ataupun 11 jam lebih. Seumpama dia menghidupkan malam dalam tempoh 11 jam ataupun 12 jam tanpa henti. Bayangkan, satu pahala ganjarannya sangat besar. Maka sebab itulah kita berada di tengah-tengah orang yang lalai. Allah pilih kita datang di sini bersyukur banyak-banyak. Alhamdulillah, kita minta pada Allah, doa pada Allah, Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Iaitu kita minta doa pada Allah. Ini doa yang Nabi SAW ajar kepada kita, supaya istiqamah dalam ibadah. Nak minta istiqamah ataupun kita sentiasa fokus pada jalan yang betul ini, kita juga bertawakal pada Allah. Kita usaha sebaik mungkin tidak meninggalkannya. Dalam masa yang sama kita sangat memerlukan bantuan Allah, seperti mana kita memerlukan rezeki daripada Allah. Usaha tidak cukup, tetapi tawakal, minta pada Allah, kerana segala-galanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukadimah saya sebutkan tadi tentang hadis yang kita bacakan, mudah-mudahan kita dikurniakan kekuatan dan istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan ibadah. Tuan-tuan, kita sambung pengajian 40 hadis fardu ain, yang mana pada pengajian yang lalu kita dah bincangkan bab berkaitan dengan hadis bab mandi junub, iaitu hadis yang ke-6. Bagaimana dua hadis berkaitan dengan sifat mandi Nabi SAW, dan berapa hadis yang mengkisahkan ataupun menceritakan atau membincangkan tentang perkara-perkara yang wajib mandi. Ya, siapa nak mungkin ada yang ketinggalan ataupun tak sempat datang, al-maklum baru lepas raya kan. Jadi siapa nak tengok tu boleh tengoklah dekat video ataupun Facebook masjid, boleh scroll kat bawah tengok ceramah saya yang sebelum ini. Jadi kita sudah bincangkan, dan pada hari ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-7, iaitu babu fi sya'nil mustahadah wa ma fiha. Bab istihadah. Kita nak masuk bab istihadah. Bila sebut bab istihadah ni, dia berkait rapat dengan darah wanita. Fik darah wanita ni dia fik yang sangat kompleks. Tak boleh kita nak bincang dalam kuliah maghrib ataupun kuliah subuh. Jadi bila sebut tentang bab istihadah ataupun berkait rapat dengan darah wanita ni, bukan kita nak cerita tentang fik secara terperinci. Dia kalau nak bincang terperinci tu, dia kan ada daurah, dia ada kitab dia, ada buku dia, ada modul dia. Dia ada kena ada papan hitam dia ataupun papan putih, macam mana nak kira, macam mana pembeza dia. Ini ada cara dia. Jadi pada pagi ini
bila cerita tentang bab istihadah, saya bukan cerita in detail, tak ada. Detail dia kena proper, in proper class, dengan facilities yang cukup yang ada lah. Tapi mungkin boleh dianjurkan pada waktu lain dan sebagainya. Cuma hari ini kita nak bincangkan hadis berkaitan dengan hukum istihadah ataupun darah wanita ini, yang mana Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi dia masukkan hadis ketujuh ni adalah hadis istihadah, yang dinamakan sebagai kitab ini hadis 40 fardu ain, yang mana darah wanita ni dia berkait rapat dengan fardu ain. Nak tak nak kena belajar, terutama orang wanita. Seperti mana saya sebutkan tadi, cerita tentang darah wanita ni dia very detail. Dia ada pembahagiannya, dan ada kiraan waktu, ada pembeza warna, ada kiraan adat, ada kiraan tempoh dan sebagainya. Belum masuk bab nifas lagi, pun sama juga. Jadi dia berkait rapat. Kenapa dinamakan fardu ain? Fardu ain ni benda yang mesti dibelajar, yang paling asas mesti diketahui, seperti solat juga, seperti zakat, seperti puasa. Kenapa? Sebab fiqh darah wanita ni diberkait rapat dengan ibadah. Bila sebut haid, istihadah, kita tahu bila wanita wajib sembahyang dan bila wanita tak boleh sembahyang. Darah wanita, fiqh darah wanita ni juga bila kita cerita pasal ni, dia berkait rapat bila wanita wajib puasa dan bila wanita wajib meninggalkan puasa. Bukan saja bab ibadah, tapi bab munakahat, pernikahan, talak, cerai, iddah, yang mana wanita dalam keadaan haid tidak boleh diceraikan, haram jatuhnya. Walaupun talak itu jatuh tapi hukumnya haram, namanya talak bid'i nama dia. Jadi macam mana kalau perempuan darah berterusan tak henti-henti, macam mana nak membezakan darah haid dengan darah istihadah? Dia ada kaedah-kaedah. Ilmu fiqh dia ada susun dengan kaedah yang cantik, berdasarkan istiqra', berdasarkan kajian dan berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi bila sebut tentang darah wanita ni, kena belajarlah, terutama wanita. Dan lelaki pun bagus juga belajar. Macam saya ni tak pernah keluar haid lah, sebab lelaki kan. Tapi kita mengaji. Saya ingat lagi masa mengaji kitab tak sampai kita mahir. So balik Malaysia, kita mengajar lah. Dan sekarang ni isu-isu haid, isu darah ni, isteri saya yang banyak tanya. Sepupu sepapak, mak saudara yang apa tanya saya. Saya tanya balik, awak perempuan takkan tanya saya pula, kita lelaki. Yelah, kita belajar kan, kita membantu. Seperti mana saya bincangkan pada pengajian yang lalu, pentingnya kita belajar. Orang lelaki ni dia ada isteri, ada anak perempuan, mungkin yang sudah berumur, ada cucu perempuan, ada menantu perempuan. Dan isu-isu ni pasti akan berlaku dan akan tiba masanya. Mungkin tak semua, ada sebagian wanita yang ditimpa sakit, darah dia tak normal. Macam mana nak bezakan? Kalau ada darah yang tak boleh dibezakan dengan warna, sama je daripada awal sampai habis, sama je darah. Macam mana nak bezakan? Ada wanita yang berubah-berubah warna dia. Mula-mula merah kehitaman, lepas tu merah kekuningan, kelabu, coklat. Ada. Macam mana kita nak bezakan antara haid dengan istihadah? Sebab dua-duanya hukum berbeza. Kalau haid, hukumnya wanita memang tak boleh sembahyang, tak boleh berpuasa, haram hukum dia. Dan wanita dalam keadaan haid mengikut mazhab jumhur tak boleh tawaf. Sebab itu kalau ikut mazhab Syafi'i, wanita yang pergi haji ketika habis nafar awal tu tak buat tawaf ifadah, haid pula. Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh lah. Mazhab Maliki, Hanbali tak boleh tawaf ifadah. Salah satu rukun haji tu dia kena tunggu habis berhenti darah, barulah buat pergi haji. Tapi nak tunggu kadang-kadang 7 hari tu flight dia awal bulan, ataupun trip yang pertama sekali nak tunggu macam mana?
Kecuali kalau ikut mazhab Hanafi lah. Kalau ikut muzakarah tabung haji, kalau dalam situasi tertentu wanita yang tak boleh tunggu, dia boleh pakai mazhab Hanafi lah. Maksudnya ada jalan keluar. Cuma ada beberapa perkara yang dibincangkan oleh para ulama berkaitan dengan darah wanita. Ya, dan istihadah pula dia tak sama dengan haid. Istihadah ni hukumnya sama seperti wanita suci. Sama saja. Ya, dia kena sembahyang, kena puasa. Bahkan dalam hukum fiqh, wanita yang istihadah ini suami boleh mencampurinya kalau ikut hukum. Ya, boleh. Sebab apa? Halal. Kalau dalam keadaan haid tak boleh, haram. Jelas dalam syarak, dalam hadis melarang perkara itu berlaku. Jadi sangat pentinglah kalau kita nak belajar ni, bagus terutama wanita. Bukan wanita ni bagus, tapi benda yang satu keperluan fardu ain. Manakala lelaki ni sangat-sangat membantu. Ya, pernah saya cerita pada pengajian yang lalu bagaimana kami pernah duduk dekat England. Ada wanita, salah seorang pelajar Malaysia tu yang berkahwin, dia buat PhD dekat sana. Darah dia keluar hampir 2 bulan tak berhenti. Sebab apa? Dia ambil implan. Implan ni satu alat perancang keluarga lah. So wanita dia belajar sana, pensyarah-pensyarah yang JPA hantar belajar tu, dia nak fokus 3-4 tahun kat sana tu. So dia tak nak lah, sebab suami ikut sekali. Ya, suami ikut sekali, dia nak elakkanlah daripada pregnant dan sebagainya, dia ambil implan. So implan dia risikonya tuan-tuan, darah dia, flow darah tu tak stabil. Ada seorang hamba Allah wanita ni, pangkat kakak jugalah masa tu, dia kata darah hampir keluar 2 bulan. Hampir 2 bulan. Tak berhenti, dia senyap je. Hampir 2 bulan tu tak semayang je. Dia pun sampai nak dekat 2 bulan tu dia tak tahan dah. Bila ni nak semayang ni? Betul ke tak semayang? Ya. Jadi dalam komuniti Malaysia tu tak ada ustaz. Tak ada ustaz yang boleh ditanya. Tak ada ustazah. Saya seorang je ustaz ketika itu. Lalas dia segan dia jumpa isteri saya. Dia kata, boleh tanya tak husband? Akak nak jumpa lah, segan, tapi segan nak tanya. Jadi saya kata ajak suami sekali datang rumah, nak selesaikan masalah ni. Sampai datang rumah, saya kata, kenapa akak tak tanya saya? Dah dekat 2 bulan baru tanya. Seganlah ustaz. Ya, benda ni jangan segan. Segan dia merana lah. Jadi saya ambil kertas, ambil pen, saya tulis kira-kira ikut kaedah. Saya tanya dia, bila ustaz ada cek darah tak? Warna berubah atau tidak? Lupalah ustaz, darah berubah ke tidak? Dia tak pasti. Kalau warna tak boleh dibezakan, maka dia ghair mumayyizah. Dia tidak boleh membezakan. So bila tidak boleh membezakan, kena ikut kiraan hari. So ikut kiraan hari, okey. Akak biasa berapa hari? Pernah tak lebih 7 hari sebelum ni? Pernahlah sekali. Berapa hari? 9 hari, okey. Okey. 2 bulan tu yang ni haid, daripada tarikh sekian-sekian adalah haid, tarikh sekian-sekian istihadah. Kemudian tarikh sekian-sekian haid yang kedua, yang ni istihadah. Kiralah. Yang ni kena qada, yang ni tak kena qada. Yang ni kena qada, oi banyaknya ustaz yang kena qada. Kan? Jadi kalau dia tahu, dia tanya awal lah. Jadi senanglah apa-apa berlaku benda macam tu, memudahkan urusan. Ya. Kadang-kadang bila dalam keadaan macam tu orang perempuan tak tahu, kita boleh membantu. Jadi manfaat kepada orang lain atas ilmu yang kita pelajari. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketujuh ya. Jadi hari ini kita tak ada belajarlah fiqh tu detail ya, very detail. Jadi kita belajar hadis Nabi SAW berkaitan dengan darah haid dan istihadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athhur afa'ada'u as-salata qala innama dhalika 'irqun wa laysa bihaydatin fa idza aqbalatil haydatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama wa salli. Muttafaqun alaih. Baik, Aisyah radhiyallahu anha berkata, seorang wanita datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang selalu keluar darah dan tidak pernah suci. Maksudnya darah sentiasa keluar. Tak suci itu bukan maksud tak suci apa, tapi darah itu tak henti-henti. Ya. Adakah aku mesti meninggalkan salat? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak.
itu bukan darah haid. Ya. Tidak, itu penyakit, bukan darah haid. Oleh itu apabila tiba masa haidmu, maka tinggalkanlah salat. Jika haid itu berhenti, bersihkanlah darah daripada tubuhmu, kemudian dirikanlah salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis-hadis yang masyhur lah. Ada banyak lagi hadis cerita tentang haid ini, tetapi kita ambil satu dua yang masyhur, yang mana boleh kita bahaskan. Baik, jadi hadis ni ada seorang wanita, dia datang jumpa Nabi, kemuskilan, darah dia tak berhenti-henti. Sama macam kes yang pernah berlaku pada saya lah. Ya. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni darah tak berhenti-henti. Ya, adakah dalam tempoh katakanlah sebulan, 2 bulan darah tak berhenti, adakah perlu aku tinggalkan salat? Maka Nabi SAW kata, tidak, itu bukan darah haid. Maka itu adalah darah penyakit. Kalau darah haid ni maksudnya darah sihat. Wanita yang keluar darah haid pada tempoh ataupun umur tertentu, maka itu dinamakan darah sihat. Kata kalau umur wanita 20-an keluar darah setiap bulan, itu biasa, sihat walafiat namanya. Tapi wanita muda umur 20-an darah tak keluar-keluar, itu something wrong, kena jumpa doktor. Itu jumpa doktor. Kalau lelaki kalau keluar darah macam mana? Kencing keluar darah, sihat ke? Tak sihat. Kena jumpa doktor tu, ya. Lelaki tak ada keluar darah. Jadi Nabi kata, dalam riwayat Nabi kata itu bukan darah yang keluar daripada hujung rahim, tetapi dia keluar daripada luar rahim. Maksudnya kalau kita tengok, darah haid ini keluar daripada rahim wanita, di hujung tu keluar darah sihat. Manakala darah istihadah di luar daripada rahim. Ini yang Nabi cakap dalam hadis yang lain. Ini menunjukkan, kita tengok i'jaz ilmi dalam istilah bahasa Arabnya, mukjizat sains yang Nabi tahu. Kalau buka buku sains, memang sains berkata darah haid ni keluar daripada rahim wanita. Keluar daripada rahim wanita. Ya. Jadi mana Nabi tahu tu? Nabi bukan saintis. Nabi bukan jenis yang bedah perut orang tahu ke apa ke, tak ada. Nabi tahu benda tu macam mana. Seperti mana dalam hadis 40 Nabi sebut, daripada segumpal air manis, segumpal darah, segumpal daging, dibentuk pada bentuk wanita, dibentuk wajah tangannya, kemudian ditiup roh, kan? Itu semua disebutkan secara terperinci dalam hadis. Itu i'jaz ilmi ataupun mukjizat sains yang Nabi tak pernah belajar tapi Nabi tahu. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kata yang istihadah tu bukan darah yang keluar daripada hujung haid, tapi keluar daripada luar. Itu penyakit Nabi kata. Ya. Baik. Oleh itu apabila tiba masa haidmu, tinggalkan solat. Ini ada hukum adat. Kalau kita tahu kebiasaan darah tu bila start keluar, kita tahu. Ya. Wanita secara normalnya waktu tempoh dia suci kebiasaan 20 ke 25 hari ataupun biasa 23 hari. Sebab tu wanita tahu, dia kata lagi 2-3 hari ni nak haid ni. Dia cakap macam tu kan. So tak boleh masuk masjid, tak boleh apa, tak boleh begini dan sebagainya. Dia tahu sebab apa dia boleh baca. Jadi Nabi SAW kata, kalau mengikut kiraan kamu darah itu darah haid, maka tinggalkan solat. Dan Nabi kata, jika haid itu berhenti, maka bersihkanlah darah daripada tubuh badanmu. Ya, ini bermakna tak semua darah yang keluar daripada wanita itu adalah darah haid. Barangkali dia boleh jadi darah istihadah. Jadi Nabi kata, wa idza aqbalatil haid, maksudnya datang haid mengikut adat. Dari sinilah ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata ikut hukum adat. Biasanya berapa perempuan itu pernah keluar darah. Ya, dalam sebab itu dia buat kaedah yang khusus, darah wanita yang dinamakan haid paling minimum 1 hari 1 malam, iaitu 24 jam. Yang paling normal 7 hari. Yang paling maksimum 15 hari menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur. Itu maksimum. Lebih 15 hari tidak dinamakan haid. Kurang daripada 24 jam itu tidak dinamakan haid. Ya.
Jadi ada kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama ini, kalau wanita keluar darah haid kurang daripada 24 jam, maka itu dinamakan darah istihadah. Katakanlah dia keluar darah pukul 7. Pukul 7 keluar darah. Ya. Besok pagi sebelum subuh tu pukul 5 darah dah berhenti. Maksudnya tak cukup 24 jam, darah hanya keluar 22 jam saja. Maka itu dinamakan istihadah, bukan haid. Maka apa perlu dia buat? Dia wajib qada balik solat yang ditinggalkan semenjak pukul 7 semalam tu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tu dia kena qada balik. Itu hukum dia. Maka ikut hukum. Dan kalau ikut hukum adatnya 7 hari, lepas tu lebih pula. Lebih macam mana nak bezakan? Bila nak bezakan, ikut tempoh maksimum. Kalau lebih daripada 15 hari, maka dia tengok pada hukum adat. Maka hukum adat yang pernah berlaku pada ketika itu apa? 7 hari lah. Lebih 7 hari itu dinamakan istihadah. Bila cerita pasal mulut macam ni dia pening kepala lah. Dia tak ada kaedah, dia tak ada pen, tak ada apa kan. Tak apa, saya cerita untuk penambah maklumat saja. Ya. Jadi ada hukum adat. Dan berlainan pula kalau wanita yang dapat membezakan warna. Darah wanita yang paling kuat apabila haid, hitam kemerahan. Itu paling kuat. Dan bila tengok kemerahan, dia tukar pad, dia nampak bertukar menjadi kemerahan pula. Maksudnya warna yang lebih tidak terlalu kuat. Bermaksudnya ada ciri-ciri darah tu bertukar dan dia boleh bertukar menjadi istihadah juga. Ya. Jadi ada ciri-ciri pembeza tu tuan-tuan, sama ada tempoh ataupun warna. Maka Nabi kata kalau dapat dibezakan warna ataupun tempoh, maka tinggalkan salat dalam tempoh haid. Dan ikut kiraan tempoh dan warna itu membezakan keduanya, yang istihadah tu wajib dilaksanakan solat. Maka itu Nabi kata, apabila sudah habis tempoh haid yang kamu kira itu mengikut adat ataupun warna, maka bersihkanlah darah daripada tubuhmu, kemudian dirikanlah solat. Nampak tu? Ya. Jadi seperti biasa, saya bukan nak cerita panjang-panjang tentang darah haid ini, tetapi dalam hal ini itu gambaran yang ulama ambil daripada hadis Nabi, maka dibuat kaedah. So wanita yang darahnya tak berhenti, diambil pada hukum adat. Hukum adatnya berapa? Sekian. Katakanlah 9 hari ataupun pernah berlaku pada dia lebih 9 hari. So darah tu tak berhenti lebih 15 hari. Apabila lebih 15 hari, maka diambil pada hukum adat. Maka mana-mana darah yang keluar lebih daripada 9 hari itu dinamakan darah istihadah. Maksudnya dia wajib tinggalkan solat selama 9 hari. Hari ke-10 tu dia kena solat balik ataupun dia kena qada balik tuan-tuan. Solat-solat yang lalu. Itu dinamakan sebagai dia macam-macam kaedah lah. Yang kalau kita nak sebut tu dia complicated dah sebenarnya. Ya, itu yang ikut kiraan tempoh, jumlah hari. Dan ada tempoh yang dikira pada warna pula. Wanita tengok warna yang pekat kurang pekat, ataupun yang pekat lagi kurang pekat. Dia ada susunan warna dia. Yang paling kuat darah merah kehitaman. Kedua, darah kemerahan saja tak campur kehitaman. Dan ketiga, warna kekuningan. Keempat, warna coklat. Dan kelima, warna kelabu. Nampak tu? Itu membezakan. Kalau wanita keluar darah kehitaman, kalau bertukar kemerahan, masuk kemerahan tu maksudnya istihadah. Ataupun wanita daripada awal keluar kemerahan, tukar kepada kekuningan. Yang kemerahan tu haid, yang kekuningan tu itu dinamakan sebagai istihadah. Ataupun ada wanita keluar darah, dia tengok warna kekuningan. Kalau berubah kepada warna coklat, itu dinamakan istihadah. Ini kaedah ringkas yang disebutkan oleh para ulama. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis ni cerita tentang wujudnya hukum hakam berkaitan dengan haid dan istihadah. Itu satu perkara yang dipahamkan. Dan hadis ni menunjukkan bahawa wanita haid tak boleh sembahyang dan tak boleh puasa dan seumpamanya. Tetapi wanita istihadah hukumnya sama seperti wanita yang suci. Dia kena sembahyang seperti biasa. Cuma proses untuk dia bersuci itu ada proses berbeza sedikit. Ada cara berbeza dan tak sama seperti wanita-wanita yang normal. Jadi kita nak masuk satu lagi hadis Nabi SAW. Wa fi riwayah la innama dzalika irqun wa laysa bihaidin. فإذا أقبلت حيدتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
qala abi thumma tawadda'i li kulli salatin hatta yaji'a dhalikal waqt. Baik. Menurut riwayat lain, tidak, itu bukan penyakit darah haid. Nabi kata pada wanita itu yang darah yang keluar itu maksudnya bukan darah haid, tapi yang darah yang lebih keluar daripada hukum adat itu dinamakan hukum istihadah. Maka Nabi SAW kata, apabila tiba masa haidmu, tinggalkanlah solat. Sebab tu penting untuk memahami hukum adat dan pembeza darah tu. So dapat membezakan. Kalau ikut hukum adat, maka kita boleh beza antara darah haid dan istihadah. Begitu juga kalau kita dapat membezakan dengan warna. Baik, jika haid itu berhenti, bersihkanlah darah daripada tubuhmu, iaitu daripada kemaluan. Bersihkan, basuh, ya, pakai tuala. Kemudian dirikanlah salat. Perawi berkata, bapaku meriwayatkan, kemudian berwuduklah untuk setiap kali salat sehingga tiba waktu itu. Ini kita kata proses wanita yang istihadah ni dia wajib salat, tapi proses nak salat ataupun bersuci itu dia berbeza. Sebab itu dalam hukum fiqh dia kata wanita istihadah dia wajib salat macam biasa, tetapi setiap waktu salat dia wajib berwuduk. Batal tak batal salatnya, tak batal wuduknya, setiap kali waktu salat dia kena berwuduk, wajib. Berlainan dengan wanita yang tidak ditimpa istihadah, dia lain. Wanita yang tak ada istihadah, tak ada haid, dia salat selagi mana tak batal wuduknya, dia boleh salat. Contoh subuh, lepas subuh dia balik, dia baca Al-Quran sampai zuhur. Sampai zuhur tu tak batal wuduknya. Jadi dia salat dengan wuduk subuh tadi itu. Ini wanita yang tidak kena darah istihadah. Manakala wanita istihadah, katakanlah dia dah salat maghrib. Dah salat maghrib kan gap pendek. Berapa, tak sampai 1 jam tuan-tuan. Ataupun 1 jam lebih. Jadi dia sembahyang maghrib tu, dan bila nak salat isyak, dia kena wuduk sekali lagi. Walaupun tak terkentut, walaupun tidak sentuh suami ke, walaupun tak buang air, walaupun tak tidur terlentang, tetap juga kena wuduk berdasarkan hadis Nabi. Nabi kata tawadda'i li kulli salatin. Nabi kata kemudian berwuduklah untuk setiap salat. Nabi kata dia berbeza. Alamak, katakanlah yang datang kuliah maghrib, katakanlah dekat Masjid At-Taqwa ada wanita yang datang ke masjid dalam keadaan istihadah. Wanita haid tak boleh masuk masjid, hukumnya haram. Ya, ini sepakat 4 mazhab. Ya, bukan mazhab Syafi'i saja. Dan wanita yang istihadah boleh masuk masjid nak dengar kuliah, dengan syarat terjamin darah itu tidak mengotori masjid. Tapi itu tak ada isu lah, sebab ada teknologi kan, ada tuala wanita, ya. So wanita istihadah dia boleh masuk masjid. Katakanlah dia datang untuk kuliah maghrib. Dia solat maghrib, Allahu Akbar, lepas tu dia duduk dengan kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib, azan isyak pula. Dia tak boleh terus semayang. Dia kena pergi tandas, dia kena bersih, tukar pad dia, basuh, lepas tu pasang pad yang baru, kemudian dia pun berwuduk sekali lagi untuk salat isyak. Berbanding dengan wanita yang tak ada istihadah, dia boleh salat dengan wuduk maghrib tadi. Itu beza dia. Ya. Pasal apa? Sebab ini perintah Nabi SAW. Nabi kata berwuduk setiap kali nak salat. Kerana apa? Wanita yang istihadah ini, dia seumpama yang sentiasa berhadas. Sentiasa berhadas. Maksudnya selepas berwuduk pun darah tu keluar. Kalau ikut hakikatnya darah tu keluar tu kira membatalkan, tetapi dia diberi keuzuran. Dia diberi keuzuran, maksudnya walaupun darah tu keluar, teruskan sembahyang. Tidak terbatal wuduknya. Walaupun darah keluar, sebab dia beri keuzuran. Maka sebab dikira dia ni sentiasa berhadas, maka Nabi kata berwuduk setiap kali nak salat. Jadi bukan itu saja. Dalam hadis ni Nabi kata setiap salat sehingga tiba waktu itu. Maksudnya sehingga tiba waktu itu, maksudnya sehingga masuk waktu salat. Sebab itu Imam Syafi'i kata wanita yang istihadah tak sah kalau dia berwuduk sebelum masuk waktu. Sebagai contoh, wanita istihadah nak pergi masjid. Dia nak pergi masjid, dia berwuduk pukul 1. Zuhur 1 suku, pukul 1 dia berwuduk. Lepas tu pergi masjid sembahyang.
So solat zuhur dia tak sah. Maka dia kena tunggu masuk waktu solat dan masuk Allahu Akbar Allah, walaupun azan tak habis lagi, asalkan masuk waktu je, mak. Dia bersihkan dia punya pad dia, lepas tu dia berwuduk, pergi sembahyang, baru sah. Sebab apa? Sebab Nabi kata kena tunggu masuk waktu solat baru sah. Itu kaedah yang telah ditetapkan oleh syarak dalam kitab-kitab fiqh. Ya, tapi kalau wanita yang tidak ditipu istihadah tak ada masalah, sebelum ke selepas ke tak ada masalah. Dia ringan berbanding yang istihadah ni agak berat sikit. Dan boleh juga kalau kita kiaskan juga orang yang kencing tak lawas. Orang yang kencing tak lawas ni hukumnya samalah. Proses wuduknya, dia solat wajib seperti biasa. Kena semayang. Tak boleh jadikan alasan kencing sentiasa keluar tak berhenti ni menjadikan tak boleh sembahyang. No, dia tetap kena sembahyang. Sama juga wanita istihadah, darah sentiasa keluar tak berhenti-henti. So apa perlu dia buat? Sama jugalah. Maksudnya lelaki perempuan yang kencing tak lawas, maksudnya lepas berasuh tu pun keluar dah sikitlah keluar. Maka apa perlu dia buat? Dia kena tampal lah. Kalau lelaki itu bahagian kemaluan dia, bahagian belalai dia tu kena tutup dengan kapas ke, kena dengan tisu dan sebagainya, supaya air kencing tu tak kena pada pakaian. Wajib. Seperti mana wanita yang istihadah wajib pakai tuala wanita. Kalau lelaki dia wajib tutup dekat situ. Jadi dia sama juga, setiap kali nak salat, tunggu masuk waktu salat, apa dia buat? Pertama pergi tandas, tukar kapas tu ke ataupun tisu tu, basuh kemaluan, lepas basuh takut balik, tutup balik dengan kapas yang baru ataupun dengan tisu yang baru. Lepas dah tutup baru berwuduk pergi solat. Dan pergi solat, lepas tu masuk waktu solat yang lain buat benda yang sama juga, tak ada beza. Itulah rutinnya sampai masalahnya settle ataupun sembuh ataupun tak sembuh. Itulah perlu dilakukan. Sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata kalau perempuan ni, dia kata senang pakai pad, pakai tuala wanita tu. Kalau lelaki ustaz dia nak tutup tercabut. Tercabut tu payah juga, dia kata. Orang pernah tanya saya lah. Saya kata takkan itu pun saya nak ajar juga. Ya, pandai-pandai lah kot. Kan? Pakai gam ke, letak gam gajah ke kan, tak tercabut langsung ke, pakai selotip ke apa kan, pandai-pandai lah. Ikat pakai dawai ke apa kan, itu pandai-pandai lah kan. Takkan itu saya nak ajar juga. Ikut kebijaksanaan masing-masing supaya tak cabut lah. Saya senang je, ikat pakai getah ke, ikat macam-macam ya, boleh. Tapi yang pakai gam gajah tu janganlah gurau saja tuan-tuan. Nanti dia jumpa kawan dia kata, ustaz kata pakai gam gajah. Oi, macam dah sesat namanya tu. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu proses yang dikena lakukan. Cuma ada satu isu yang pernah saya bawa jemaah pergi ke umrah. Ada seorang pakcik ni dia kencing tak lawas. Ya. Dia kata, ustaz dekat Malaysia tak ada masalah, tunggu masuk waktu solat baru saya berwuduk. Ya. Tapi kat Mekah ni tak boleh, dia kata. Mekah ni saya tunggu waktu, masuk waktu, dia pun bersihkan kemaluan, dia berwuduk. Dia berwuduk, baru turun hotel nak pergi ke Masjidil Haram. Jadi masa saya berwuduk, masa saya tukar kapas ataupun tisu tu, ketika berwuduk tu dah iqamah, dah qamat dah. Dah qamat dah. Once saya turun ke hotel tu, nak sampai ke Masjidil Haram tu dah salam dah. Macam mana ustaz? Tak ada ke cara lain ke macam mana? Kalau macam ni payah ni. Setiap kali saya nak semayang dengan saya kencing tak lawas ni, tertinggal solat berjemaah. So macam mana? Ya. Jadi saya kata macam nilah ya. Dalam hal ni memang kita tak nafikan, majoriti ulama kata kena tunggu waktu solat lah, Syafi'i dan sebagainya. Tapi mazhab Maliki dia ada keringanan. Mazhab Maliki dia berbeza pandangan. Dia kata tak wajib berwuduk tunggu masuk waktu salat. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata boleh ambil wuduk, tapi mazhab Maliki sama juga, dia kata kena bersihkan kemaluan yang sama juga, tukar kapas, dan dalam masa yang sama juga wajib berwuduk setiap waktu. Cuma ringannya mazhab Maliki ni dia kata boleh berwuduk sebelum masuk waktu salat.
Oh ya ke Ustaz? Alhamdulillah. Boleh pakai ke Ustaz? Bolehlah pakai. Tapi pakcik je lah pakai kan. Ya. Lepas tu kat Malaysia boleh pakai lagi tak Ustaz? Takkan kat Malaysia nak pakai juga kan. Kalau boleh, maintain lah mazhab Syafi'i kat Malaysia tu. Tapi kat sini memang payah, susah. Dekat Mekah, dekat Madinah payah. Lepas tu jalan ke hotel tu, kalau dekat Madinah tu is quite dekat jugalah. Kalau Mekah tu kena yang jauh punya ke pun masalah juga. Tapi tak apalah, dalam hal ni dekat Mekah pakcik boleh ikut mazhab Maliki. Ya. Nak niat macam mana? Tak payah niat. Wuduk macam biasa. Ya, cuma dalam hal ni kita berwuduk sebelum masuk waktu solat, iaitu atas dasar ada khilaf di sisi para ulama, yang mana ada kelonggaran, yang mana ikhtilaful ummati rahmah, ikhtilaful ulama rahmah. Ya, ulama kata khilaf antara ulama ni ada rahmat. Maksudnya bukan suka-suka. Ya, bukan suka-suka kita nak tukar mazhab, talfiq mazhab ikut hawa nafsu. Sebab apa? Ulama bersepakat kita tukar mazhab yang paling mudah, yang paling ringan, tanpa sebab ataupun ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, maka hukumnya haram. Namun ulama kata boleh kita tukar ataupun talfiq daripada mazhab setempat ke mazhab lain atas keperluan. Macam ni lah kan, contoh macam pakcik tu kalau kat Malaysia mungkin tak ada masalah. Tapi dekat Mekah, Madinah tak boleh buat macam tu. Sampai bila? Selama 14 hari tu dia tak salat berjemaah, macam tu lah. Kesian juga. Maka tuntutan untuk dia talfiq kepada mazhab Maliki. Ya. Sama jugalah kita kalau pergi haji tu, dalam bab wuduk tu kita bertaklid kepada mazhab yang tidak membatalkan wuduk. Kalau tidak, memang kita nak tawaf tu nak kena tunggu lengang semua dah balik, baru orang mazhab Syafi'i nak tawaf. Payah. Sebab apa? Kalau kita tawaf tu sebab campur lelaki perempuan. Yang masalahnya wanita-wanita Pakistan ni dia tak pakai stokin. Dia tak pakai stokin. Sebab apa? Mazhab Hanafi tu kaki tak dikira aurat. Maksudnya kalau dalam mazhab Hanafi wanita tak pakai stokin, kaki jari terdedah, tidak membatalkan tawaf. Tapi jumhur kata aurat, wajib tutup, kalau tidak tak sah tawaf tu. Jadi bila dia tawaf tu, wanita-wanita Pakistan, India dia pijak kaki kita. Sebab kita tawaf, kita ihram, mana boleh pakai stokin, mana boleh pakai apa. Dia pijak kaki kita. So payah juga kalau kita nak strict dengan mazhab Syafi'i. So terpaksa talfiq kepada mazhab lain, maksudnya sentuh tanpa syahwat, hukumnya tidak membatalkan wuduk. Ya, tapi bila balik Malaysia kita berhati-hatilah. Maksudnya janganlah kita kata bersenang-senang nak pilih mazhab Maliki ke apa, tak ada. Tapi sampai dekat sini kita berhati-hati. Bila time wuduk tu tak payahlah. Ini time wuduk, time tu lah nak sentuh bini. Macam tak ada waktu lain. Boleh berjaga-jaga kan. Sama juga dengan isu ni, macam pakcik kata kat Mekah tak ada masalah. Cuba balik Malaysia ni kalau boleh, kembali pada pasal tunggu masa waktu solat, berwuduk kalau boleh. Kalau memudahkan cara dan tidak menjejaskan perjalanan ibadahnya, maka teruskan dengan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak adalah kata rigid ataupun ta'assub mazhab, tidak. Ya, kita bermazhab ni supaya kita ni bersistem. Kalau bayangkan kat Malaysia ni kita campur-campur mazhab sesuka hati, celaru. Celaru tuan-tuan. Akan melibatkan kecelaruan dan melibatkan perpecahan. Orang boleh bergaduh pasal mazhab ni. Ya, tetapi dalam masa yang sama mazhab-mazhab yang lain pun diperlukan juga sebagai jalan keluar. Yang mana ada masalah yang tak boleh diselesaikan dalam mazhab setempat, kita perlukan mazhab kat luar. Kan? Isu fiqh muamalat, isu berkaitan dengan haji, isu dengan umrah dan sebagainya, macam-macam lah. Isu fatwa-fatwa kita kat wilayah pun ada isu-isu yang benda kita tak boleh nak statik dengan mazhab Syafi'i. Terpaksa kita ambil mazhab yang lain. Dia macam dekat negara-negara lain, macam dekat negara India, Pakistan, ada benda isu terpaksa pakai mazhab lain. Dia mazhab Hanafi, tapi ada fatwa terpaksa ambil mazhab Syafi'i juga. Samalah, benda tu normal, itu biasa. Ya, yang salah kita tukar-tukar mazhab sesuka hati, itu yang salah. Ikut hawa nafsu. Dan yang salah juga ta'assub mazhab. Tak boleh tukar mazhab lain. Ikut mazhab lain sesat. Itu sangat-sangat bahaya. Kita berada di jalan pertengahan. Ya, kadang-kadang kita nak tahu, bayangkan kalau kadang-kadang tengah ramai-ramai itu dia nak tawaf kena pegang tangan isteri tu. Ya, kalau tidak nanti lari dan sebagainya. Ya, kalau kita tak pegang tangan bini kita tu, nanti dia tawaf tempat lain. Ya.
Orang tawaf kat Mekah, dia pergi tawaf dekat kedai shopping sana mana tak, dia beli barang sana tu. Masuk kena pegang tangan bini tu. Ya, gurau yang tawaf. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kriteria yang perlu kita lakukan untuk bagi orang yang istihadah ataupun kencing yang tidak lawas. Ya. Jadi dia kata kalau sembahyang tu air kencing keluar melekat kat tisu tu tak batal ke? Itu keuzuran. Benda yang tak boleh nak dielakkan. Ada orang ni dia memang pakai beg untuk tampung air kencing tu. Kan? Dia memang penyakit dia memang dia kena bawa beg tu sentiasa. Dia sangkut kat tepi tu sembahyang dengan beg tu. Ya, ada orang tanya, "Ustaz, hukum solat macam mana menanggung najis tu?" Ya. Boleh tak pergi masjid? Boleh tak begini? Boleh tak begitu? Dia kata fatwa, ya, fatwa muzakarah, fatwa wilayah memang dibenarkan, dibolehkan. Hukumnya sama seperti orang yang kencing tak lawas. Kencing sentiasa keluar. Cuma yang pakai beg tu dia punya kapasitinya banyak. Kalau yang pakai tisu tu setitik. Itu tak payah bawa beg lah kan. Tapi ni yang terpaksa bawa beg ni tanpa sedar sekali keluar banyak. Kan? Tengah sembahyang tu tak boleh kontrol, dia keluar. So macam mana solat sambil membawa beg yang terisi air kencing itu? Kalau ikut hukum, solat menanggung najis, hukumnya batal solat, tidak sah. Misal apa, satu hari Nabi SAW solat berjemaah. Nabi sembahyang dekat Masjid Nabawi. Nabi pakai slipper. Ya. Nabi solat pakai slipper sebab lantai Masjid Nabawi tu dia tak sama macam lantai kita ni. Lantai kita ni canggih, ada lantai, ada kapet. Zaman Nabi itu Masjid Nabawi lantainya tanah. So Nabi sembahyang pakai khuf ataupun Nabi pakai slipper. Ya, dalam riwayat kalau Madinah tu hujan, lecak tanah tu. Nabi sujud di atas lecak. Lumpur tu terkena pada dahi Nabi. So Nabi solat pakai slipper. Ya. Tengah sembahyang tiba-tiba Nabi cabut slipper, Nabi campak slipper tengah sembahyang. So bila makmum kat belakang sahabat tengok Nabi campak slipper, semua duk campak slipper. Bayangkan imam kita sembahyang tadi pakai slipper, dia cabut slipper, pak haji semua. Kita dengan saya sekali campak slipper. Macam tu bayangkan. Ya. Lepas sembahyang Nabi tengok, Nabi kata, "Kenapa kamu semua campak slipper?" Maka sahabat kata, "Kami nampak engkau campak slipper, kami pun campaklah." Mungkin syariat sudah berubah ke, ataupun datang wahyu berubah tak boleh pakai slipper ke, dia pun campaklah. Sebab tengok Nabi buat kan. Sebab sahabat ni memang ikut pada sunnah. Apa Nabi buat semua dia ikut. Tak banyak tanya. Jadi Nabi kata, "Aku campak slipper tu sebab Jibril datang kepada aku. Dia memberitahu bahawa dekat slipper aku tu ada najis. Jadi aku cepat-cepat cabut." Jadi hadis ni Nabi kata, ataupun ulama kata, solat tidak boleh menanggung najis. Kalau menanggung najis, hukumnya adalah batal. Tengah sembahyang tiba-tiba tahi burung jatuh, kena kat sini, melekat, tak boleh nak dielakkan. Sembahyang kat luar, jatuh, batal lah. Batalkan sembahyang, tukar baju ataupun basuh sampai bersih, baru sembahyang. Tak ada option lagi dah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bawa beg tu macam mana? Adakah dia boleh terus sembahyang ke ataupun dikira menanggung najis? Kalau ikut hukum asal, orang menanggung najis tak sah salatnya. Tapi ni macam mana? Ini keuzuran. Kalau tidak, sampai bila dia nak sembahyang? Sama juga wanita yang istihadah. Sama juga lelaki perempuan yang kencing tak lawas, sentiasa berhadas. Ya, kalau tak boleh sembahyang langsung, bila nak sembahyang? Sembahyang tu wajib dalam apa keadaan sekalipun. Maka di sini dinamakan umumul balwa. Benda yang tak boleh dielakkan, maka itu dinamakan special case. Maka tak batal solat, maka dia kena melalui proses seperti biasa, berwuduk setiap kali nak solat, bersihkan kemaluan, dia bawa beg sekali sembahyang. Ya, duduk di tengah-tengah jemaah tak ada masalah. Ya, cuma orang macam ni tak digalakkan jadi imam. Tidak digalakkan jadi imam. Maksudnya yang jadi imam tu memang betul-betul yang sihat, yang sempurna dari segi sudut syarat-syarat sah solat itu sendiri. Ya, cuma ada isu ni yang pakai beg tu, dia kata kalau nak bersihkan kemaluan setiap kali nak solat, very susah, sangat susah. Sebab apa? Dia memang pasang benda tu kan, peralatan moden perubatan tu, nak buka tu bukan senang, nak pasang balik makan masa mungkin setengah jam. Ya, kalau buat 5 kali benda tu habis, susah juga, rosak benda tu. Bukan rosak benda tu lagi, rosak dengan anu-anu sekali rosak, takut macam tu.
Ya, jadi fatwa kata apa? Jadi orang macam ni dia tak perlu cabut. Tak perlu nak pasang balik. Cukup sekadar dia berwuduk setiap kali nak solat dan setiap kali waktu sudah masuk. Cukup, tak perlu dia nak basuh tu semua sebab payah. So Islam ni agama yang mudah, bukan agama yang menyusahkan. Tetapi kalau yang tidak heavy seperti kencing lawas, kencing yang tak lawas keluar titik-titik, ataupun wanita yang istihadah tu, itu wajib tukar. Setiap kali nak salat dia kena tukar 5 kali sehari, supaya apa? Dibersihkan, dibasuh, ditampal, kemudian berwuduk, solat seperti biasa. Macam beg tu tak payah. Sebab apa? Untuk memudahkannya. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis yang terakhir kita baca sikit saja. An Aisyah radhiyallahu anha qala inna Fatimah bint Abi Hubaish kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadun yu'raf fa idza kana dhalika fa amsiki min as-salati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa salli. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Fatimah binti Abu Hubaish, ya, sahabat wanita datang jumpa Nabi, pernah didatangi istihadah. Dalam riwayat lain Fatimah bin Abi Hubaish ni 7 tahun menderita sakit istihadah. Maksudnya 7 tahun tu bukan 7 tahun tak berhenti langsung darah dia. Maksudnya 7 tahun tu darah dia tak berkecamuk. Sebulan, 2 bulan, macam tu lah. Selama 7 tahun. Ya. Maka dia confuse, dia tanya Nabi SAW. Dia kata, macam mana ni? Aku berpenyakit dah 7 tahun dah ni. Darah tak normal selama 7 tahun. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya darah haid berwarna kehitaman. Ya. Jadi ini dalil tentang bagaimana nak membezakan darah mengikut warna. Sebab tu ulama mazhab Syafi'i dia kata cara nak membezakan istihadah pertama ikut warna. Kalau wanita tu keluar darah lebih 15 hari tak boleh membezakan warna, samanya warna, barulah ikut adat. Pertama kalau dia first time yang lebih 15 hari itu dikira sebagai masuk 16 hari itu dikira sebagai istihadah. Manakala yang tak ada membeza darah tu, kalau 15 hari yang sudah pernah keluar, dia tengok pada hukum adat sebelum ni. Ya, kalau sebelum ni pernah keluar 8 hari, 9 hari, 7 hari, maka ikut pada hukum adat dia. Ya, kalau wanita yang dapat membezakan warna kehitaman kepada kemerahan, tengok. Kalau melebihi 15 hari, katalah 17 hari darah tak berhenti, maka tengok pembeza darah. Darah kuat itu haid, maka darah lemah itu istihadah. Katakanlah darah dia keluar 17 hari. Ya. Yang darah kehitaman 10 hari. Manakala lepas 10 hari masuk hari ke-11 darah kemerahan hitam tak ada. Maka 10 hari itu dikira sebagai haid, 7 hari itu istihadah, wajib dia solat. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kalau bulan depan berlaku sekali lagi, baru ambil pada hukum adat. Ya. Dan tapi kalau darah tu tak sampai 15 hari, sama ada berubah warna atau tidak, maka keseluruhan itu dikira sebagai haid. Sebab apa? Darah itu tak sampai maksimum lagi. Jadi katakanlah darah tu keluar 12 hari, tak sampai 15 hari. Walaupun darah bertukar, tapi tetap dikira 12 hari itu dikira sebagai darah haid. Tak boleh solat. Dia dikira pembeza warna dan adat jikalau darah itu melangkaui 15 hari. Ya. Baik, itu kaedah yang paling umum. Dia ada detail lagi tuan-tuan, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kata, ya, maksudnya kalau berubah warna maka kehitaman itu haid, kalau berubah warna itu istihadah. Nabi kata, maka hendaklah kamu berwuduk dan dirikanlah solat. Ya, kalau berubah warna itu istihadah, kena salat seperti biasa, kena wuduk seperti biasa. Kalau ikut riwayat lain, dia kena berwuduk setiap kali hendak solat. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Dan kesempatan ini saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا من إلا غفرته ولا من إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.